Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita masuk dalam topik seterusnya dalam subjek CTU 241 Asas Ekonomi Islam, iaitu topik 7 konsep barangan dan perkhidmatan. Okey, so kandungan dalam topik ini, yang pertama kita akan tengok apa definisi. Yang kedua kita akan tengok tentang ciri barang. Lepas tu kita akan pergi kepada perkhidmatan. Kita akan tengok masuk perkhidmatan dan juga ciri perkhidmatan. Okey, so menurut konvensional, barangan itu didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki cita rasa serta nilai ekonomi, kan? Taste and economic value. Okey. Perkhidmatan pula ialah melaksanakan sebarang urusan utama bagi memudahkan aktiviti pengeluaran dan pengagihan. Okey. Kehendak manusia dalam ekonomi ni hanya tertumpu kepada barangan ekonomi, iaitu sesuatu yang melibatkan kos serta mempunyai nilai dalam pasaran. Okey. So, nilai barangan difokuskan kepada konsep utility serta mendapat tempat di pasaran. Okey, nanti boleh try tengok tentang utility. Apa maksud utility tu? Okey. Manakala menurut Islam, konsep barangan dan perkhidmatan tidak hanya tertumpu kepada barangan ekonomi, tetapi meliputi juga kehendak kerohanian yang turut mempengaruhi peruntukan sumber. Okay. Monzer Kahaf menggunakan pendekatan konsep barangan dengan istilah at-tayyibat, iaitu barangan yang baik dan berkembang, dan ar-rizq, iaitu anugerah dan pemberian Allah SWT. Okay. Yusuf Ali pula menggunakan istilah barangan baik, suci, bersih, menyihatkan serta penting untuk penghidupan. Jadi, kalau kita tengok dalam Islam, barang-barang pengguna ni adalah barang yang boleh guna, berfaedah, serta membawa kebaikan kepada kebendaan moral dan kerohanian pengguna. Okey, so ada beza dekat situ. Okey, kita tengok contoh barang ketara dan tidak ketara. Ini barang tidak ketara ni dalam perkhidmatan lah. Okey, barang ketara yang sesuatu tangible, kan? Tangible items, yang sesuatu yang kita boleh pegang, kita boleh sentuh, kan? Contohnya buah apple, kan? Ataupun pen, ataupun kertas, kan? Manakala kita juga ada barang tak ketara, kan? Intangible items, kan? Contohnya perkhidmatan gunting rambut, kan? Maknanya kita tak nampak pun perkhidmatan itu bagaimana, kan? Dia bukan satu yang tangible, kan? Tapi dia satu servis. Okey. Barang ini kita boleh bahagikan kepada 3 bahagian. Okey. Kita ada barang awam, kita ada barang percuma dan juga barang ekonomi. Okey. So, kalau kita tengok barang percuma dulu, barang percuma itu dia dapat didefinisikan sebagai anugerah semula jadi dan penawarannya tidak terhad, kan? Unlimited. Okey. So, percuma itu maksudnya tiada bayaran yang dikenakan terhadap satu barangan, kan? Contohnya oksigen ataupun pasir, air di sungai, kan? Tetapi dalam masa yang sama, bila mana perkara ini dipackage-kan, apa tu? Ada orang jual oksigen dalam tank, kan? Ada orang jual pasir untuk buat rumah contohnya, kan? Ada orang jual air mineral contohnya. So, bila mana itu berlaku, dia sudah jadi satu barang ekonomi. Okey. So, barang ekonomi itu apa? Barang ekonomi dapat ditafsirkan sebagai barang yang dapat memaksimumkan kepuasan dan keperluan manusia namun penawarannya terhad, kan? Contohnya pakaian, kereta, makanan, kan? Apa tu? Penawaran benda ini bukanlah sesuatu yang unlimited, kan? Kalau unlimited dia dah jadi percuma, kan? Okey. Tapi kita juga ada satu lagi, iaitu barang awam. Okey. So, barang awam itu merupakan satu barang dan perkhidmatan yang apabila barang itu ditawarkan, maka penggunaannya digunakan secara bersama-sama oleh semua pihak. Okey. Setiap orang tak boleh dihalang daripada menggunakan barang awam. Okey. Contohnya jalan raya, klinik kerajaan, ataupun lampu jalan lah yang paling orang bagi ni, kan? Dia dipanggil sebagai public goods. Okey. Kita tengok barang percuma dia tanpa sebarang bayaran, dan satu lagi dia punya istilahnya tidak mempunyai kos lepas. Kos lepas dalam bahasa ekonomi dipanggil sebagai opportunity cost. Okey. So, ini nanti pun boleh Google apa maksud opportunity cost. Okey. Ciri-ciri barang ekonomi terhad dan mempunyai harga. Okey. So, bila mana kita cakap dia terhad dan mempunyai harga, tak semua orang dapat menikmati barang ekonomi. Okay, so dia hanya boleh dinikmati oleh orang yang mampu berbayar.
So, individu terpaksa mengorbankan barang ekonomi untuk mengorbankan barang ekonomi yang lain kerana barang ekonomi mempunyai kos lepas. Ini yang dipanggil sebagai opportunity cost. Okey, katalah kita mempunyai duit RM10 contohnya, kan? RM10 itu membolehkan kita membeli either satu rim kertas, kan, kertas A4 450 satu rim, ataupun 5 batang pen, kan, either or, kan. So kalau kita membeli kertas, kos lepas kita adalah 5 batang pen tadi, kan, ataupun kalau kita membeli pen, kos lepas kita adalah kertas tadi. Itu yang dimaksudkan sebagai kos lepas ataupun opportunity cost secara mudahlah. Okey, barang awam pula dia punya penawaran dia terhad, kan. Tapi orang ramai dapat menikmati barang atau perkhidmatan awam tanpa membayar. Dan individu boleh menggunakan barang awam dan individu lain tidak boleh menghalang individu lain daripada menggunakan barang tersebut, kan. Tetapi ini adalah datangnya daripada kerajaan, kan. Dia bila mana kita sebut dia datang daripada kerajaan, ini melibatkan kos lepas kepada kerajaan. Sebab kalau kerajaan decide untuk buat jalan dengan peruntukan katalah 1 juta contohnya, kerajaan either boleh buat jalan raya di satu kampung, ataupun kerajaan boleh buat klinik kesihatan, ataupun kerajaan boleh buat lampu jalan, kan. So kerajaan hanya boleh buat salah satu, kan. So itu yang dipanggil opportunity cost kepada government. Okey. Kalau dalam konsep Islam, barang yang digunakan kenalah barang yang halal dan dibenarkan penggunaannya dalam syarak. Okey. So, perbezaan dia, barang percuma itu pengeluarannya adalah Tuhan ataupun alam semula jadilah, kan. Barang awam itu bukanlah pengeluarannya kerajaan, tapi boleh dikatakan pemiliknya kerajaan yang initiate, kan. Dan barang ekonomi itu boleh jadi firma ataupun datang pada swasta. Penawaran barang percuma tidak terhad, barang awam terhad, barang ekonomi terhad, opportunity cost, barang percuma tidak wujud, barang awam wujud dan barang ekonomi wujud. Untuk barang percuma tak perlu bayaran, barang awam technically kita sebagai rakyat tak perlu bayar, tapi barang ekonomi perlu bayar. Okey. Exclusion ataupun pengecualian, barang percuma tidak ada, barang awam tidak ada, barang ekonomi ada. Okey. Dan contoh-contoh dia lah. Seterusnya, perkhidmatan. Perkhidmatan itu merupakan kerja yang dilakukan oleh seorang individu untuk individu yang lain tanpa menjual barang. Okay. So, ia termasuklah memberikan tenaga, kemahiran, kepakaran dan pengalaman yang akan memberi manfaat kepada orang lain. So, umat Islam ini harus memahami konsep bekerja dalam Islam sebab bekerja ini adalah satu tuntutan fardu ain dan bekerja ini adalah satu ibadah, dan kita juga percaya bekerja ini boleh menjadikan satu instrumen untuk kita menghapuskan dosa. Okey, so ciri perkhidmatan. Okey, pengeluaran perkhidmatan ini bukanlah barang akhir, dia adalah intermediary. Okey, sebab dia proses di antara. Okey, so dia juga dikenali sebagai barangan yang tidak terpegang, kan, intangible items lah, yang merangkumi perhatian, nasihat, pengalaman dan perbincangan. Okey, pengeluaran maklumat umumnya juga dianggap sebagai satu perkhidmatan, tetapi ada setengah ekonomi menyifatkannya sebagai kepada sektor keempat, iaitu sektor quaternary. Okey. Penyediaan perkhidmatan kepada perniagaan lain serta pengguna akhir, contohnya pengangkutan, pengedaran dan penjualan barang-barang daripada pengeluar kepada pengguna sebagaimana yang berlaku dalam pemborongan dan pengujitan, kawalan hairan, perosak atau hiburan. Ini adalah contoh-contoh perkhidmatan lah. Okey, so ciri perkhidmatan dia tak tangible. Lepas tu dia heterogeneity, kan, dia ada kepelbagaian. Dan dia juga inseparability, kan, iaitu tak boleh dipisahkan. Dan dia juga perishable, iaitu mudah luput. Okey, so itu saja untuk topik ini. Kita akan sambung dengan topik seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.